Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Mursyid daripada Persada Global Holidays, yang mana kita jemput khas untuk sesi kali ini, episod kedua, yang mana Persada Global Holidays ni ialah pelopor kepada pakej Jejak Haramain. Jadi hari ini insya-Allah kita akan dapatkan maklumat berkaitan dengan pakej-pakej yang ada tahun ini, yang dikeluarkan, yang disediakan di bawah pakej Jejak Haramain ini. Jadi sebelum kita teruskan, kita minta Ustaz Mursyid untuk memperkenalkan diri dan tentang syarikat Persada Global Holidays, dan mungkin branding Jejak Haramain tu, cerita sikit. Okay, yang pertama, nama dulu, background diri sendiri, lepas tu syarikat Persada Global Holidays, kemudian tentang branding Jejak Haramain. Dipersilakan Ustaz Mursyid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Latif atas jemputan untuk perkongsian pada hari ini. Kenalkan diri, saya Muhammad Mursyid Bermuan Yusof, daripada syarikat Persada Global Holidays, yang mana tadi Ustaz Abdul Latif ada kongsikan berkenaan dengan syarikat Persada Global dan juga Jejak Haramain, kan? Jadi sedikit ringkasan berkenaan dengan Jejak Haramain dan juga Persada Global Holidays. Persada Global Holidays ni sekarang berada di HQ di Setia Alam, dan kita ada cawangan di seluruh Malaysia di Bangi, Berjaya, kemudian di Kelantan, Tanah Merah, Bacok dan yang lain lah. Dan sedikit kaitan antara Jejak Haramain dan Persada Global Holidays ni sendiri. Jejak Haramain ni kita buat ataupun kita lancarkan Jejak Haramain ni, pakej Jejak Haramain ni adalah khas untuk umrah semata. Jadi kita nak jejakkan kaki ke Haramain. Jadi nak jejakkan kaki ke Haramain ni, kita namakan dia ringkas Jejak Haramain. Dan dalam masa yang sama, kita nak bersama dengan orang lain yang nak bantu untuk jemaah-jemaah di luar sana untuk pergi ke Haramain macam mana. Sebab ada orang ada syarikat sendiri tapi dia tak ada lesen umrah, dia ada lesen pelancongan. Kemudian ada juga individu yang nak buat package, nak panggil, nak ajak ramai-ramai ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat pergi umrah sekali tapi tak ada lesen. Jadi kita nak membantu mereka secara lisennya bersama dengan kita, Jejak Haramain, di bawah Jejak Haramain. Kita tak brandkan sebagai Persada Global supaya masing-masing selesa. Kita tak brandkan Persada Global semata-mata, tapi kita brandkan Jejak Haramain supaya kita bawa jemaah tu dengan satu tujuan, menjejaki Jejak Haramain. Dan sampai sekarang lah, Alhamdulillah, kita dah almost 3 tahun lebih kita dah bawa brand Jejak Haramain ni. Dan bersama dengan kita, saya kira dalam 12 company bersama dengan kita lah, Alhamdulillah, yang bersama dengan Jejak Haramain ni lah. Okey, terima kasih Ustaz Mursyid. Kenal ringkas, atas perkenalan ringkas dan memperkenalkan syarikat Persada Global Holidays dan branding Jejak Haramain ni. Okey, selain daripada pakej umrah, apa lagi perkhidmatan yang ditawarkan? Tadi ada sebut, maknanya kalau ada mana-mana individu atau mana-mana pihak yang nak bawa, dia ada grup umrah, kemudian tapi dia tak ada lesen nak mana sebagai pemberi perkhidmatan platform. Jadi ini pun mungkin salah satu perkhidmatan juga lah kot, selain daripada pakej umrah. Boleh terangkan selain daripada pakej umrah, apa lagi yang kita ni Persada Global Holidays atau Jejak Haramain ni sediakan? Baik. Selain daripada pakej umrah, kita ada buat korban haji pun kita buat, dan pelancongan di luar sana lah, pelancongan lain di luar sana. Tapi yang core kita, majority ataupun kita panggil produk kita ialah Jejak Haramain. Selain daripada kita menjual pakej umrah, kita juga membuat konsortium
membuat konsortium. Jadi kita nak membina konsortium ataupun gabungan-gabungan ni supaya gabungan yang macam saya kongsikan tadi, sebentar tadi saya kongsikan berkenaan individu ataupun company ataupun syarikat-syarikat travel yang mana nak buat umrah tapi tak yakin nak buat umrah. So kita akan guide, kita panggil konsortium ataupun kita panggil apa kita panggil consultant. Kita akan consult mereka untuk membawa jemaah umrah ni secara lesen dan supaya mereka tak ada tipu. Senang kata kita buat konsortium dan konsultan kepada jemaah-jemaah atau individu atau company membawa brand mereka sendiri ataupun kita boleh bawakan sekali dengan Jejak Haramain. Tapi mostly kita bawa Jejak Haramain lah. Kita bawa Jejak Haramain supaya kita panggil apa, Jejak Haramain ni dah establish. Jadi mereka pun senang nak bawa brand Jejak Haramain ni dengan kita panggil brand mereka sendiri. Contohnya Jejak Haramain by Mursyid, contohnya Jejak Haramain by syarikat A, Jejak Haramain by syarikat B. Jadi kita bersama, tak ada kepentingan yang lain, dan kita consult mereka lah macam tu. So perkhidmatan yang selain daripada umrah yang kita tawarkan, konsultan, konsortium dan juga korban dan juga haji lah. Selain daripada pelancongan luar negara tu, kita panggil minority sikit lah sangat. Kalau nak bandingkan dengan umrah ni, memang kita corekan umrah ni lah. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya untuk tahun 1446 ni, saya dulu pernah bersama dengan syarikat Pesada Global. Sehingga tahun berapa saya pun tak ingat. Sempatlah lepas COVID tu, sempat sekejap struggle dengan Pesada Global Days. Masing-masing kerja di rumah, Betul. tapi alhamdulillah kita dapat terbangkan ramai juga di rumah masa tu. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Lepas COVID, kemudian saya ada projek yang saya tak boleh nak tinggalkan. Jadi saya terpaksa meninggalkan syarikat Pesada Global Days. Jadi biasanya selepas musim haji ataupun masa musim haji itu kita akan bincang untuk sediakan package baru. Jadi untuk tahun ni ada beberapa package dan boleh jelaskan adakah pihak Pesada Global Holidays mensasarkan package ini untuk golongan B40 ada package dia, untuk golongan M20 ada package dia, T20 ada package dia, ataupun macam mana? Boleh terangkan? Baik. Secara umumnya Pesada Global Holidays ni kita letakkan kita punya simbol ataupun signifikan nama tu sebagai Umrah Safwah. Umrah Safwah. Yang mana yang kita tahu Umrah Safwah ni kalau dulu sebelum kita masuk Ustaz dalam bidang umrah ni, tahu Umrah Safwah, Umrah Darjah, Umrah hotel yang dekat-dekat ni untuk golongan kayangan T20 and above lah kan. Jadi bila kita 2016 2018 tu kita create satu package. Alhamdulillah kita dapat create satu package yang mana Umrah Safwah ni bukan hanya semata untuk orang-orang yang kaya, tetapi kita createkan package tu bersama dengan tim yang sedia ada, tim yang sebelum ni. Kita createkan package Safwah ni, Umrah Safwah ni, Umrah Safwah yang jimat. Jadi kita kurangkan, kita customkan package tu supaya Umrah Safwah ni, hotel Safwah yang dulunya orang kayangan yang berduduk T20, sekarang ni semua orang boleh duduk dengan harga yang berpatutan dan harga yang rendah. Macam tu. Jadi apa yang membezakan antara B40, T20 dan M40 ni, kita dah selaraskan, cuma kita kurangkan apa yang kita boleh kurangkan. Contohnya kita bagi di hotel di Mekah tu dekat 50 meter untuk semua golongan, tetapi bagi yang nak jimat, kita bagi hotel di Madinah tu hotel yang agak jauh sikit tetapi selesa. Macam tu. Jadi bila mana jemaah nak pergi umrah, mereka nak cari hotel yang dekat supaya mereka boleh ulang-alik untuk pergi ke Mekah untuk beribadah dan balik ke hotel. Tapi bila di Madinah, keadaan di Madinah agak stabil dan agak tenang lah untuk mereka ulang-alik ke hotel. Jadi pengenalan harga kita dulunya pada 2018, saya ingat saya, kita buat harga itu 4,990 paling rendah.
Dan sehinggalah COVID tu kita sempat naik sampai 5,900 something. Tapi selepas daripada COVID dengan pengenalan harga flight yang mahal, kemudian hotel dah start naikkan harga sebab dia nak cover balik COVID sebelum ni. Jadi harga tu kita maintainkan harga tengah-tengah, maksudnya tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Jadi bagi jemaah yang memang dia tahu package Sapuah ni untuk package hotel yang dekat dan dengan harga kita tak tinggi sangat untuk golongan T20, jadi golongan B40 dan below pun boleh purchase benda tu. Sebab ujung-ujung ni tahu apa ni. Walaupun pergi sana memang nak beribadah, tetapi kadang-kadang ada jemaah yang memang nak pergi sana untuk bagi mak ayah yang tua, yang tak boleh jalan jauh. Jadi memang kita sasarkan package tu B40 tengah-tengah. Dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Cuma dalam package kita ni adalah kita buatkan untuk golongan P20 M40 tu adalah, tu kebiasaannya memang adalah. Tapi mostly tu lebih kepada private. Dan dalam package kita pun ada juga yang nak join, nak upgrade. Contohnya macam dia duduk dekat hotel Sapuah, tapi di Madinah dia nak hotel dekat. So dia buat penambahan harga kat situ. So boleh juga. Cumanya pengenalan harga yang kita tawarkan kepada jemaah untuk golongan B40 tengah-tengah. Tengah-tengah. Maksudnya orang bawah pun boleh naik, orang purchase, golongan atas pun boleh purchase. Dia tak terlalu mahal dan tak terlalu murah. Sebab apa? Sebab pengenalan harga package ni kenapa kita tawarkan dengan harga umrah Sapuah ni sendiri? Sebab kita tahu dah bila dekat sana tu jemaah nak berbalik di masjid dan sebagainya, ujung-ujung mereka akan, bukanlah kata mereka akan komplain, cumanya lebih pada keselesaan. Sebabnya rata-rata bila kita kenakan harga yang rendah, dia akan melibatkan jarak hotel yang jauh, kemudian penerbangan yang transit dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak dia mengurangkan kita panggil kepuasan customer tu sendirilah, kepuasan dan keselesaan. Okay. Jadi Pusada ni mensasarkan mana ada package yang pertengahan dan package tu dia boleh adjustable. Boleh adjustable, betul. Mana kalau nak dekat hotel, nak dekat lagi Madinah tu tambah sikit. Betul. Tapi kalau nak kurangkan kos boleh ke Cik? Boleh, tapi nak hotel belakang sikit. Boleh. Jauh sikit. Boleh juga? Boleh. Dia buat juga. Maknanya di Mekah tu tetap sebab nak dekat. Di Madinah tu adjustable lah. Cumanya kalau ada yang kata nak kurang lagi, tak nak hotel dekat Mekah sebab nak jimat lagi, so kita adjust lagi. Kita kurangkan hotel Mekah pula, hotel Madinah kita maintain. So dia boleh adjust dulu. Boleh adjust. Tapi dalam penerbangan yang sama, dalam grup yang sama, sebab ada kelompok yang kita dapat, kelompok yang memang tak apa, asalkan boleh pergi cukup. So kita ambil kelompok yang pergi cukup. Tapi dalam masa yang sama kita advise, kita bagi tahu dia terus terang situasi dia macam mana kat Mekah, penat dengan beribadah, nak selesa ke nak jauh. So duduk pilih. So kalau kata nak selesa, duduk selesa package kita. Kalau nak jauh, nak jimat, ambil package ni, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita niat satu je, nak bantu orang pergi umrah, tu je. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, jadi setakat ni kita dah sampai lebih kurang 5 bulan daripada bulan Muharram yang lalu. Bulan Muharram ni permulaan musim 1446. Dan sekarang ni bulan yang kelima, bulan Rabiul Akhir. Package mana yang paling diminati setakat ni? Yang hotel Mekah dekat dengan di Mekah dekat, di Madinah pun dekat ke, ataupun macam mana? Kalau tengok pada statistik yang paling laku sekali. Kalau tengok pada statistik yang sedia ada, package yang memang orang purchase ialah package yang Mekah dekat. Madinah jauh pun tak apa. Macam tu. Sebab reason why ialah kita bagi tahu Mekah ni bila kita buat umrah, sebab kita dah ada kat sana 6 hari 5 malam dia bertuang. Kita buat umrah. Jadi kita berulang alik nak tawaf, nak sa'i, umrah lagi. So bila kita nak penat, kita dah buat aktiviti ibadah fizikal ni, tawaf, sa'i sunat, sa'i, tawaf sunat, umrah sunat, kita buat lagi. So bila kita dah buat aktiviti ibadah fizikal, kita nak balik ke hotel, kita nak rehat.
So distance tu mereka nak cari yang dekat di Mekah. Berbanding di Madinah. Di Madinah jemaah akan berulang-alik hanya 5 waktu saja, 5 waktu, ataupun mereka akan stay antara Zuhur ke Asar, mereka akan stay. So tak jadi masalah untuk mereka jarak jauh sikit dalam 150 meter ataupun 180 meter, tak ada masalah. Yang penting dekat, masih lagi walking distance macam tu. Okey. So boleh skor pahala melangkah lah. Betul. Kalau lebih banyak, kalau jauh lebih banyak. So mereka pergi jalan lain, balik jalan lain lah. Okay. Untuk package yang sedia ada ni, penerbangan macam mana? Adakah memang sampai sekarang masih dengan Amal Malaysia dan Saudi pun ada? Kalau ikutkan sekarang, penerbangan kita Malaysia Airlines dan Saudi masih. Sebab memang kita utamakan penerbangan yang direct lah. Kemudian dari segi Malaysia Airlines, sebab rata-rata penerbangan dah banyak yang masuk. So memang kita banyak ambil penerbangan Malaysia Airlines dan Saudi Airlines, sebab tu antara penerbangan yang selesa dan direct, senang berbanding dengan ada juga penerbangan lain yang Asia pun ada, Batik Air pun ada, dan ada few penerbangan lain lah yang direct. Cuma sebabkan kita ada good relationship dengan dua airline ni, Saudi dan Malaysia Airlines, so memang kita prefer Malaysia Airlines ataupun Saudi Airlines. So faham itulah jemaah-jemaah yang kita fly pun semua macam tu lah. Okay, alhamdulillah. Okay, selain daripada tu, Pesada Global Holidays dulu pernah menggunakan untuk makan. Untuk makan ni pakai pack food, yang mana ramai jemaah suka lah kan. Pack food sebab dia cita rasa Nusantara. Sekarang ni macam mana Syed? Sekarang kita masih lagi sedang mencari, kita panggil apa, mencari cara ataupun kaedah yang lebih efisien. Sebab lepas daripada COVID, kos agak tinggi. Jadi kita terpaksa mencari kaedah ataupun cara yang terbaik untuk kita provide makanan. Kita tak panggil Nusantara lah, directly kita panggil makanan Malaysia lah, senang. Sebab sebelum ni kita buat makanan tu makanan Malaysia, makanan Malaysia kan, ataupun kita panggil Thailand seafood lah, seafood Thailand seafood kan. So makanan tu lebih kepada cita rasa Malaysia yang memang kita rasa hari-hari okey, ni makanan ni okey, kita provide pada customer. So untuk sekarang memang makanan kalau ikut jujurnya kita tak tentu. Sebabnya kita berurusan dengan pihak hotel. Berurusan dengan hotel. Waimah hotel tu, hotel 5 star pun, kalau cita rasa Asia, cita rasa dia memang berbeza dengan Malaysia. Tak tentu. Sebab ada masanya kalau contoh dia masak sup ayam. Kadang-kadang chef dia rasa sup ayam ni dah the best dia buat. Tapi untuk Malaysia, dia tak rasa sup ayam ni the best. Dia akan rasa macam, kenapa dia tak masukkan garam sikit ke, ataupun kan, dia lain kan. Jadi lidah lain-lain kan. Betul, lidah lain-lain. Jadi macam even sarapan pun, kadang-kadang kita rasa sarapan kita makan nasi ataupun roti. Tapi kalau chef sana, dia rasa macam kena ada mi apa? Dia buat mi Maggi pagi-pagi, Maggi goreng dengan apa? Kacang panjang. Goreng kacang panjang. So kita rasa macam, kenapa Maggi goreng dengan kacang panjang kan? Tak pernah buat. Tapi pada dia itulah the best food yang dia buat. Sebab chef-chef dia orang bukannya chef yang kita kata chef yang takat muat je kan. Jadi kita masih lagi dalam fasa mencari apa yang the best solution untuk kita provide makanan. Sebabnya makanan ni antara faktor utama yang menyebabkan jemaah-jemaah ni dia rasa tersinggung ataupun kecil hati. Makanan ni antara salah satu faktor lah, selain daripada hotel. Walaupun hotel tu 5 star, tapi kalau makanan tu makanan yang tak kena cita rasa, memang dia akan complain out. So kita terpaksa complain dekat pengurusan akan ubah. Selepas tu sama juga, benda tu sama. So makanan ni antara benda yang sampai sekarang kita belum ada solution yang the best lah.
untuk kita Tapi buat. maknanya makanan ni memang hotel yang provide lah kan? Hotel yang provide. Ya, cuma pack food tu dulu sebab mungkin ada orang boleh buat kan. Jadi masa tu makanan tu disediakan oleh pihak luar, bukan daripada pihak hotel sendiri. Betul. Masa tu sebabnya kita dah deal dengan pihak hotel. So pihak hotel maksudnya kita bukan deal macam mana, maksudnya kita tak nak ambil makanan diorang sebab kita tahu dah orang Malaysia ni tak nak makan makanan yang selain daripada selera diorang lah. Pagi nak makan nasi lemak, pagi nak makan apa ni kita panggil kuih-kuih ni kan, mi goreng, dia nak macam tu. Jadi kita providekan benda tu dan kita panggil apa, tim yang uruskan. Macam sekarang bila kos tu dah tinggi, untuk kita menguruskan benda tu susah. Dan even siapa yang buat kitchen dekat sana pun, siapa yang buat kitchen dekat Mekah pun, untuk dibawa masuk tu susah. So sebab tu kita sekarang tak provide lah makanan Malaysia yang kita buat dulu lah. Okay. Jadi makanan hotel, dia full board tu ikut option lah. Mana jemaah kalau cuma yang wajibnya breakfast tu wajib lah. Betul. Tapi saya pun tak suggest. Saya kalau frankly speaking, kalau jemaah tanya saya, Ustaz, kenapa tak ambil full board? Boleh tak saya nak tambah full board? Saya cakap terus terang. Saya katakan jemaah, kalau ambil full board, jemaah akan makan sehari atau 2 hari saja. Paling maksimum 3 hari. So selain daripada 2 hari yang lebih tu, membazir dia kalau tak makan. Sebab makanan sama. Betul. Berbanding dia jimatkan duit dia tu, tak perlu bayar tambahan untuk full board. Dan dia boleh makan makanan luar yang lebih menjimatkan. Dan lebih kena dengan selera. Banyak pilihan. Betul, banyak pilihan. Kita memang jujur, beritahu jemaah. Jangan, kita kata tak ada kecil hati ke apa, tak perlu ambil full board. Direct. Sebab kita dah rasa kan, dia tu kan. Ada orang suka promote full board sebab dia kata senang, tak payah fikir makan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tengok situasi pada jemaah. Kadang Zuhur balik lambat. Bila balik lambat, makanan dah habis ujung-ujung. Bila dah ujung-ujung, makanan tak sedap. Makanan dah tinggal sisa. Jadi komplain pada company. Jadi kita direct beritahu. Tak payah ambil full board. So time sendiri, makanan sendiri. Lagi kita kena letak. So kalau balik lambat pun kat kedai-kedai tu masih ada makanan yang masih ada. Masih ada. Dan setiap hari tu boleh berubah kita rasa. Betul. Betul. Kita boleh decide lah. Kita boleh pilih nak makan apa. Boleh je. Okay, so Madinah pun macam tu Madinah tak boleh. Madinah full board? Madinah full board. Sebab Madinah tak banyak variety makanan. Sebab Malaysia kalau di Sopwah tu dia banyak restoran. Di Malaysia restoran Malaysia. Di Saji, kemudian Nur Malaysia, makanan banyak. Tapi kalau di Madinah sampai sekarang pun tak ada makanan Malaysia yang memang dia provide fully makanan Malaysia. Tak ada. Susah sikit lah. Kalau nak pergi ada kedai fish final tu jauh lah. Kena ambil taxi kan. Betul. Okay. Kalau tak pun di Syarif Korban di Madinah kan. Tapi taxi dan sebagainya susah sikit lah. Okay. So kita dah sembang pasal hotel. Biasa kalau hotel di Madinah masih di package untuk Jejak Haramain ni. Kalau di Mekah hotel Sofwa, yang ni bangunan Sofwa. Menara jam tu yang sebelah kiri, dekat dengan Hajiat. Kalau ada ke Kaabah belah kanan lah. Tepi jalan tu. Dan dalam bangunan Sofwa tu ada 4 hotel. Ada Ufron, ada apa lagi Majid? Dariman, One. Tower One, Orchid. So ada 4 hotel dalam bangunan Sofwa tu. Okay. Jadi itu kira Jejak Haramain itu hotel rasmi lah kiranya. Rasmi betul. Salah satu daripada 4 tu. Kemudian kalau di Mekah biasanya dulu Madin. Di Madinah. Madinah. Madin dengan Nuzul. Sekarang dah ada lain. Dah tambah yang lain lah. Dah tambah lain.
Sebabnya pernah kita pakai nuzul, kita rasa nuzul tu dah agak baik, tapi bila makanan dia, contohnya makanan dia sidangkan hari ni ayam, ikan, daging, esok ayam, ikan, daging, walaupun dia makanan dia bagus, sedap, tapi sama. 2 hari sekali dia akan tukar, 2 hari sekali dia akan tukar. Jadi masih lagi jemaah Malaysia ni dia memang ada satu mindset yang setiap hari kena makanan lain. Macam tu. Walaupun lauk banyak. Dan jemaah Malaysia ni tak boleh tengok lauk banyak. Dia akan ambil semua lauk. Okey. Kalau sehari ni ayam, esok ikan, lusa telur, tak apa. Tapi kalau hari ni ayam, telur, ikan, esok ayam, telur, ikan, walaupun lauk banyak lain-lain, tapi dia tak rasa sama je. Dah jemur. Jadi 2 hari je dia makan. Dari hari makan lauk yang sama kan? Betul. Okey. Kalau ikut kita dah mewah lah kan. Tapi itulah Itulah. Malaysia. Alright. Okey, seterusnya. Musim biasa dengan musim cuti. Biasanya ada perbezaan lah dari segi harga. Sebab musim cuti ni permintaan terlalu tinggi. Jadi memang pihak hotel, pihak penerbangan pun akan meninggikan harga lah. Betul. Jadi biasanya berapa perbezaan yang dikenakan lah dari pihak Sadar Global Holidays? Kalau tengok pada trend, majoriti dia akan naik lebih kurang 600 ke 1000. 600 ke 1000. Sebabnya kebiasaannya dia akan meningkat dari harga hotel tu sendiri. Harga hotel Dan juga harga hotel dan juga harga flight. So kalau tengok pada trend yang sedia ada, kalau flight dia akan meningkat cuti sekolah Malaysia. Tetapi kalau waktu cuti sekolah Saudi ataupun kita panggil musim sejuk Saudi, dia akan ada peningkatan juga. Contohnya macam bulan 1, bulan 2, walaupun ketika tu bukan cuti sekolah, ada yang bukan cuti sekolah, tapi ketika tu dia bagi harga sama, cuti sekolah juga. Ataupun bulan Ramadan, bulan Syaban. So bulan-bulan yang cuti waktu Saudi pun akan ada peningkatan juga. So perbezaan dia biasa rata-rata dalam 600 ke 1000 lah dia akan ada kenaikan kat situ. Majoriti. Dan permintaan cuti sekolah tu agak tinggi jugalah, permintaan cuti sekolah. Okey, baik. Alright. Okay, kalau biasanya jemaah ni dia ada yang senang nak minta cuti, ada yang susah nak minta cuti. So kalau nak pergi dengan anak-anak contohnya, kena tunggu cuti sekolah. Jadi kalau jemaah nak pilih pakej yang musim cuti ni, apakah cabaran yang perlu mereka hadapi biasanya lah? Kalau cuti sekolah ni, dia satu je, kepadatan yang pertama. So bila kepadatan tu, dia akan efek semua benda. Satu dari segi flight, yang kedua berkenaan dengan hotel, yang ketiga berkenaan dengan ketika kita nak umrah ataupun kita nak masuk masjid. So kepadatan dia tu bila terlalu padat menyebabkan kita tak selesa. So kena bersedia dari segi tu. Dengan kita ibarat kalau kita pergi pasar dengan orang macam mana kan, padat, kita nak keluar masuk pun payah, langgar-langgar dan sebagainya. So benda tu kena prepare lah. Tu cabaran yang kita panggil cabaran yang besar lah. Kalau bawa family anak kecil lagi susah. Even kalau kita nak tawaf pun musim cuti sekolah ataupun cuti sekolah rata-rata hujung Disember, pertengahan Disember ke hujung Disember, tu antara waktu yang super peak. Tak masuk bulan Ramadan lagi. Sebab bulan 12 tu antara cuti sekolah yang umum, cuti sekolah yang satu dunia ada cuti sekolah umum. Kalau bulan Ramadan, kita panggil negara-negara Arab ni mereka akan berkumpul. Itu satu masa juga kan. Tapi musim cuti sekolah Disember ni antara waktu yang padat, yang mana kena ready mental, kemudian keselamatan kena ready. Berkenaan dengan ni kepadatan dan keselamatan ni memang kena jagalah benda-benda tu. Dan juga kesihatan. Cabaran dia ialah kesihatan lah. Sebab bila terlalu ramai kita mudah kita panggil apa lah,
berlanggar dengan ramai orang kan, kita nak masuk masjid pun ramai orang, kita nak keluar masjid pun ramai orang, berlanggar sana sini. Jadi isu keselamatan dan kita punya kesihatan pun satu faktor yang kita kena jaga dalam benda tu. Kan. Okay. So, untuk musim cuti ni, selain daripada itu, tak tahulah, ini saya punya mungkin saya punya negara dulu ada kes tukar bilik. Biasanya ini teori saya lah. Kalau betul, mungkin boleh kata betul. Kalau tak betul, boleh menafikan. Saya rasa biasanya musim cuti sekolah lah kalau ada kes tukar bilik ke, sebab hotel tu penuh, betul tak? Ataupun musim Ramadan kan, ada yang nak tempah, lepas tu terpaksa tukar bilik. Setuju. Jadi saya setuju. Dia macam ni, saya suka kongsikan macam ni. Dia ibarat macam ni kalau ini tengok pada saya punya pengalaman yang lepas lah. Saya rujuk pada pengalaman saya lepas lah. Mungkin pengalaman tu tak cukup banyak lagi, tapi setakat pengalaman yang saya ada tu, bila saya tengok pertukaran hotel ni, contohnya bila dia melibatkan beberapa grup besar yang masuk dalam satu hotel yang sama. Okay. Contohnya grup kita masuk 1 sampai 5 hari bulan. Okay. 1 sampai 5 hari bulan. Jadi kebetulan ada satu lagi grup masuk 2 sampai 5 hari bulan. So bila grup yang masuk 2 sampai 5 hari bulan ni, bilik dia tak cukup, dia akan cuba adjust macam mana nak selit nak masuk dalam ni. So bila nak masuk selit sini, so yang grup 1 ni dia akan ada adjust juga, nak kena adjustkan juga macam mana nak masukkan. Jadi contohnya kalau contoh bilik 1 dia free sampai 5 bulan je. Free sampai 5 bulan. So grup masuk yang grup masuk kedua ni, dia nak cari grup hotel mana yang free sampai 5 bulan tu. Jadi dia terpaksa pindahkan grup yang 1 ni ke bilik lain untuk dia dapat free time tu je. Contoh dia masuk 1 sampai 2, dia duduk hotel yang sama. Kemudian bila dia ada 3 hari lagi sampai 5 bulan, 3 hari lagi dia ada 3 hari. Kemudian grup yang kedua ni masuk, dia nak kena sampai 5 bulan. Jadi dia akan cari bilik mana yang free sampai 5 bulan. Oh, ada 2 bilik daripada grup 1 free sampai 5 bulan. So dia terpaksa keluarkan bilik ni untuk pergi bilik lain yang dicarilah mana bilik yang ada kosong 2 hari, tukar. So bilik tu mereka nak terpaksa tukar dengan alasan mereka akan cakap, oh minta maaf bilik penuh ataupun bilik kena tukar. So mereka akan tukarkan ke bilik lain, barulah yang grup 2 ni akan masukkan dekat dalam bilik yang sedia ada tu. Jadi pertukaran tu disebabkan kepadatan tadi lah. Dan benda ni dah lazimnya berlaku lah dengan keadaan Arab yang kita panggil itu okey lagi kalau grup yang besar okey lagi. Maksudnya kita boleh toleransi ataupun kita boleh defend kita punya hak. Cakap tak boleh tukar sembarang macam ni, kita akan defend. Selagi kita boleh defend, kita akan defend. Tetapi boleh jadi kalau ketika tu ada individu yang masuk, yang masuk 2 bilik ataupun 1 bilik. So boleh jadi 1 atau 2 bilik ni dia akan declare sebagai tak ada booking. Sebab grup 2 masuk ni yang banyak ni. So 2 bilik yang tadi tu dia akan tendang, dia akan carilah mana option yang ada ataupun dia refund bilik. So tu isu dia lah. Dan dia majoriti semua hotel akan ada benda ni. Sebab dia bukan sistem semata tau. Hotel ni bukan sistem semata. Sistem kita akan hantar booking, tetapi yang menguruskan selepas tu ialah manusia. Manusia. So manusia bergantung pada mood dan bergantung kepada kita panggil apa lah, kabel lah bagi senang cerita. Sekuat mana kabel dia tu, sekuat tu lah dia boleh defend bilik tu. Macam tu. Tu cabaran dalam bilik lah berlaku. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang nak pergi, dan ini antara satu risiko lah kalau pergi musim cuti sekolah. Mungkin tak semua dalam satu grup tu 40 orang, kita tak semua kena. Mungkin ada 1 bilik ataupun 2 bilik yang kena. Cumanya kena bersyukur sebenarnya, sebab
musim cuti tu bukan senang nak dapat bilik. Betul. Jadi walaupun terpaksa pindah, um, kena bersyukur. Kena bersedia untuk apa-apa yang bakal berlaku kan. Sebab itu kepadatan yang memang pihak-pihak yang menguruskan hotel ni, bagi pihak kita, mereka berjuang sebenarnya. Kalau dapat tu kena bersyukur lah. Bersyukur. Sikit saya tambah Ustaz. Ya. Saya kurang setuju kalau orang cakap contoh dia kata ini pihak kita panggil pihak travel lah ni tak buat kerja sebab tak booking dan sebagainya kan. Tapi bila saya melihatkan kepada cara kita bekerja, cara kita booking hotel dan sebagainya kan, kita melibatkan banyak parti tau. Hotel, individu yang booking tu. So kadang-kadang perbincangan tu antara pihak hotel dan pihak individu tu sendiri yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa macam apa lagi solution yang kita boleh buat untuk kita strong enough lah untuk kita pub benda tu kan. Takkan kita nak main kotor, kita bayar duit masuklah kan. Itu dah kira kita rasuah kan. So kita tak nak benda tu secara kita buat rasuah. So satu je saya ingat, benda ni berbalik pada cara kita minta Allah mudahkan kerja kita, minta Allah mudahkan Allah, minta urusan Allah mudahkan kerja kita. Tak naklah benda-benda yang macam ni. Kita rasa macam kecil tau. Kita nampak macam kecil je, tak apalah pindah hotel lah, macam mana benda kecil kan. Tapi at the end of the day kita tengok, kalau Allah tu uji kita dengan benda macam ni sekecil ni pun, kita akan rasa macam kita pun nak mengamuk lah. Kita nak mengamuk. Tapi kalau Allah mudahkan kita dengan hotel tu, saya tak nafikan, kita usaha-usahalah kan. Tapi kalau benda tu nak jadi ujian, memang Allah akan uji. Memang Allah akan uji. Bukan yang kita kata macam, ustaz ni apa dia cakap menunggang agama lah, ujian dan sebagainya. Tak. Reality. Apa yang kita hadapi, itu ya reality lah. Okey, baik. Inilah cabaran dia. Jadi, siapa yang nak pergi musim cuti, kena sedia lah. Prepare. Sedia untuk apa-apa saja cabaran, insyaAllah. Betul. Selain daripada hotel, kalau bulan 12, bulan 1 ni, ada isu lain juga, isu cuaca sejuk. Cuaca Sejuk ni bukan semua orang tahan, Syed lah. Betul. Bukan semua orang tahan. Jadi ada orang dia pergi musim sejuk, dia banyak kat bilik je. Betul. Tak sihat. Betul. Tapi bila pergi musim panas, boleh pergi ziarah semua ikut. Betul. Okey. Kering bibir kan? Ya. Kadang-kadang kering bibir saya kita Kering kelak. bibir, ya. Angin sejuk. Kadang-kadang tak tahan. Saya pun tak tahan. Kadang-kadang kalau subuh pun kadang 10, 9, kadang-kadang ada sampai 10 lah. Saya pernah sekali 10 lah. Tu sejuk sangat lah tu. Sejuk. 10. Okey. Okey, seterusnya. Biasa memang ada ambil juga jemaah yang dialisis kan? Ada, ambil. Okey, so kalau jemaah ambil dialisis ni macam biasalah. Maknanya sesiapa yang nak pergi umrah tu, dia kena beritahu keadaan dia macam mana, kesihatan dia. Jadi pihak travel boleh uruskan. Kalau dia layak untuk terbang, dia boleh terbang. Maknanya dia pergi jumpa doktor, dia dapatkan pengesahan. Kalau dia tak boleh terbang, dia jangan terbang lah. Dia tunda dulu sampai dia layak untuk terbang. Dan kalau dia layak terbang dan dia perlukan rawatan, mungkin ikut yang berjadual, contohnya macam dialisis ni. Jadi biasanya Pesada Global Holidays juga akan uruskan lah perlukan ini. Okay, boleh share sikit berkaitan dengan jemaah dialisis ni? Untuk umrah dialisis ni, dia ada dua. Dia dialisis air ataupun dialisis di hospital. Kalau dialisis air ni, mereka kena bawa air daripada Malaysia post ke Saudi, ataupun kita akan bantu untuk masukkan dalam grup yang sedia ada lah. Contohnya kita akan standby 5 botol air untuk masuk ke Mekah, 5 botol air untuk masuk ke Madinah. Tapi mereka akan kena maklumkan awal, saya ni dialisis, kena dialisis sendiri, dialisis air, dan saya kena bawa air. So kita kena uruskan lah. So dialisis yang kedua ialah dialisis hospital. Dialisis hospital ni kita akan buat temu janji dekat hospital. Cumanya
kalau macam sekarang kita menguruskan visa pelancongan. So bila visa pelancongan, antara benda yang dia tak cover ialah dialisis. Dialisis. Jadi kalau bagi jemaah dialisis, mereka kena buat visa umrah supaya bila mereka buat rawatan di hospital, rawatan tu percuma. Kalau visa turis, rawatan tu berbayar lah. Okey. Berbayar. Dan yang kedua, kena bawa surat-surat doktor untuk dicekkan dialisis tu berserta dengan jadual cadangan. Jadi maknanya mereka akan maklumkan kepada kita, contohnya minggu pertama mereka kena dialisis 2 kali. Mereka akan maklumkan hari apa yang dialisis, kemudian minggu kedua 2 kali. So kita akan uruskan, kita akan buat booking dan tim akan hantarkan mereka ke hospital ataupun klinik-klinik yang berdekatan untuk buat dialisis tu lah. Selebihnya macam biasa, macam kat Malaysia. Cuma dari segi appointment dan juga documentation. Dan juga yang paling penting tadi ialah visa umrah lah. Kalau visa turis, of course kena bayar tinggi juga untuk check. Okey, jadi Persada Global List menggunakan secara umumnya visa turis, visa pelancong lah. Dan visa pelancong ni antara beza lagi selain daripada kos hospital tu di cover dalam visa umrah, tapi visa turis tak ada Visa turis ni dia cover Ustaz. Sebenarnya dia bukan cover apa, dia macam kita panggil kalau sakit-sakit ringan, kalau macam demam apa semua, kalau pergi klinik kerajaan cover je. Tak ada isu pun. Cuma kalau ke klinik swasta kena bayar. Dan visa turis dan visa umrah ni dia basically antara yang besar tadi visa untuk dialisis lah. Tapi antara lain yang kenapa kita masih menggunakan visa turis atau visa pelancong, salah satu dia boleh masuk multiple entry. So setiap tahun kita boleh masuk berapa kali. Bukan setiap tahun, maksudnya 1 tahun kita boleh masuk banyak kali. Keluar masuk kan. Kalau visa umrah, sekali je kita masuk. Kalau kita keluar dah tak boleh pakai dah visa umrah tu. Okey. Visa umrah, macam tu. Kemudian dari segi pengurusan pula, visa umrah ni kita nak uruskan dia makan masa sikit nak uruskan dia. Makan masa. Maksudnya dia sampai kadang-kadang kita letaklah dalam seminggu untuk visa tu. Seminggu untuk siapkan. Kalau visa turis, by time kita dah bayar, kita booking dan sebagainya, 1 hari pun boleh siap visa tu. Okey. So dari segi pengurusan dia memang agak simple dan benda tu jadi kita panggil apalah, benefit atau kelebihan lah rakyat Malaysia ada visa turis tu. Mudah lah untuk masuk ke Saudi, senang. Okey. Dan visa umrah, visa turis boleh dapat Zamzam? Boleh? Sekarang boleh Sekarang Alhamdulillah dapat Zamzam pun dapat, masuk ke Raudah pun dapat, macam tu. Cuma masuk Raudah kena pakai nusuk lah. Nusuk Okey. ni pun salah satu benda yang saya suka lah bila melibatkan visa turis ni. Nusuk ni dia kita panggil apa, lebih sistematik. Maksudnya dalam tempoh sekali kita nak masuk ke Raudah tu, semua orang beratur dan menggunakan nombor queue tu. Berbanding kalau pakai visa umrah permit, kita pun tak tahu berapa orang yang boleh masuk dalam satu masa. Dia jadi terlalu padat. Jadi kalau ada orang guna visa umrah dan visa turis, sistematik ni dekat visa umrah, visa turis lah. Sebab dia akan masuk beratur, scan, cukup, siap. Kalau visa umrah, mereka terpaksa beratur dalam grup yang besar, kemudian baru masuk. Macam tu. So dua-dua tu ada pro and con dia. Cuma systematically saya nampak visa turis ni lebih sistematik lah. Okay. Jadi ini berkaitan dengan visa turis, visa pelancong. Dan nusuk ni untuk makluman jemaah-jemaah sekalian yang mungkin belum pernah pergi, nusuk ni adalah aplikasi untuk kita tempah slot. Kalau dulu masa zaman COVID dulu, nak buat umrah pun kita kena tempah melalui nusuk ni. Tapi selepas selesai COVID, alhamdulillah umrah tak perlu tempah, tapi pihak pengurusan Masjid Nabawi Al-Haramain mereka terus menggunakan nusuk untuk tempahan Raudah, untuk masuk ke Raudah. Jadi inilah nusuk, dia sama macam kalau di Malaysia dulu pakai apa? MySejahtera lah, lebih kurang macam tu lah. MySejahtera kan? Lagi nak check in, nak masuk kedai kena check in semua kan? Betul. Okay.
Kemudian satu soalan lagi, sebenarnya saya ada hantar satu update soalan ni, tapi kat sini saya hantar soalan lama sebenarnya. Saya tanya soalan baru, Syed. Boleh Boleh insyaAllah. ya? Okey. Berkaitan dengan jemaah antarabangsa, bukan Malaysia. Okay. Jadi kalau ada jemaah yang bukan orang Malaysia, macam mana pihak Persada Global Hadis uruskan? So far yang kita pernah uruskan jemaah Singapura, Brunei, Indonesia, ada Bangladesh, Myanmar pun ada, Pakistan pun ada. Satu je dia punya cabaran, visa. Kalau visa negara yang menggunakan visa turis, tak ada masalah. Dia tak ada isu sebab kita boleh uruskan benda tu cepat macam saya kongsikan tadilah. Tapi kalau jemaah tu menggunakan visa umrah ataupun negara tu kena pakai visa umrah, itu rumit sikit. Maksudnya rumit macam tadi, kita menguruskan visa negara luar dan memerlukan provider kita untuk menguruskan visa tu. Jadi segala keperluan dan permasalahan tu kita terpaksa tunggu mereka update dan menyebabkan benda tu lambat lah. So far dari segi pengurusan kepada kita tak ada isu sangat. Cuma bila visa tu lambat ataupun sangkut, yang tu jadi masalah. Dari segi penerbangan, dari segi penerbangan, beg, transit dan sebagainya, Zam-Zam dan sebagainya, tak ada isu pun. Yang isu tu je, visa je satu. Lulus ke tak lulus kan? Lulus ke tak? Kalau tak lulus, satu, lambat. lambat. Kita Okay. pernah uruskan Myanmar, 3 hari nak terbang baru kita dapat visa tu. So lambat kadang. Walaupun kita rasa macam tak apalah, insyaAllah okey tu. Memang kita rasa okey kan. Cuma jemaah lah dia dah tunggu kan, risau kan, lambat. Alright. So saya rasa itu saja soalan yang kita ada. Jadi untuk sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pakej Haramain ni, boleh hubungi, kita letakkan nombor kontak lah di bawah ataupun laman web. Okey, ataupun kita bagi nombor Ustaz Mursyid teruskan. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau nak bertanya berkenaan umrah ataupun nak bertanya berkenaan ziarah ke apa ke, boleh kontak saya 012 980 6949, insyaAllah. Alright, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Mursyid. Terima kasih juga Ustaz. Persada Global Hadis. Saya rasa itu sajalah hari ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ustaz. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.